Salam sejahtera anda menonton agenda Awani Asia. Sudah tentu pada waktu ini kita terus memberi tumpuan kepada realiti impak dan juga cabaran pandemik COVID-19, tetapi jarang-jarang sekali untuk kita bercakap dan juga memberi tumpuan khususnya berkaitan dengan satu golongan peringkat umur, iaitu golongan kanak-kanak. Kalau diikutkan data yang dikongsikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini yang mana menunjukkan kalau diikutkan datanya lebih kurang 228,000 kanak-kanak di seluruh dunia meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19, dan kalau melihat kepada perkembangan semasa iaitu berkaitan dengan program imunisasi COVID-19 yang dijalankan di peringkat global, kalau diikutkan mungkin kebanyakan negara masih lagi belum menjalankan sama ada kajian ataupun program imunisasi ataupun program vaksinnya terhadap golongan kanak-kanak. China tampil sebagai negara pertama di dunia yang mana meluluskan penggunaan vaksin kepada kanak-kanak seawal 3 tahun, yang mana membenarkan penggunaan kecemasan bagi vaksin COVID-19 Sinovac kepada golongan berkenaan. Tetapi untuk waktu ini dan juga pada malam ini, kita bukan sahaja ingin memberi tumpuan kepada pandemik dan juga kepada program imunisasi ataupun program vaksin, tetapi kita melihat secara keseluruhan. Kita jarang ataupun kita kurang memberi tumpuan kepada kesejahteraan dan juga kebajikan golongan kanak-kanak ini. Jadi untuk waktu ini saya bersama dengan Datuk Dr. Nur Aziah Muhammad Awal. Datuk Dr. Nur Aziah adalah Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam, dan seorang lagi adalah Datuk Dr. Zulkifli Ismail. Dr. Zulkifli adalah pakar pediatrik dan juga pengurusi program Immunize for Life. Dan sudah tentu saya kalau boleh saya nak mulakan dengan Dr. Nur Aziah dahulu. Datuk Dr. Nur Aziah, saya ingat lagi lebih kurang 2-3 bulan yang lalu saya menemui bual doktor berkaitan dengan melihat kepada impak dan juga cabaran kanak-kanak yang tergolong dalam miskin bandar yang hidup dalam keadaan tertekan dan juga impak daripada pandemik COVID-19. Selepas daripada 3 bulan yang lepas pada waktu ini, kalau boleh memberi sedikit gambaran, kita melihat kepada secara keseluruhan, bukan saja pada kanak-kanak, kita angkat skop ni lebih kepada bukan saja kanak-kanak miskin bandar di bandar secara khususnya, tetapi secara keseluruhannya, bagaimana realiti dan juga cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam mana kita melihat kepada kesejahteraan dan juga kebajikan golongan kanak-kanak secara khususnya, Dr. Nur Aziah. Ya, terima kasih. Sebenarnya kanak-kanak memang adalah golongan yang sangat berisiko tinggi lah. Dia vulnerable group kita panggil ya, yang memang sangat terjejas semasa COVID-19 ni, terutamanya semasa kita mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan kalau kita boleh ingat masa mula-mula PKP ni diperkenalkan pada Mac 2020, kita memang agak ada kejutan, ibu bapa dan ahli masyarakat merasakan kita tak tahu apa kita nak buat kalau sesuatu berlaku. Itu dan juga saya tahu agensi-agensi yang ada, Jabatan Kebajikan Masyarakat, MKN dan sebagainya itu juga berusaha sedaya upaya untuk memastikan tak ada kumpulan masyarakat yang terjejas bila kita mengadakan PKP. Jadi daripada pengalaman PKP 1 itu 1.0, dan kita sekarang dah berada pada PKP 3.0, dan dari segi itu kita belajar daripada pengalaman itu, dan tentunya dari tempoh Mac hingga hari ini banyak perkara yang kita telah tambah baik ya, yang saya dapati kerajaan tambah baik melalui teguran-teguran daripada NGO, misalnya daripada kami di Suhakam ya, di Pejabat Persujaya Kanak-kanak. Kita sering memberi peringatan dan juga memastikan bahawa kanak-kanak, golongan kanak-kanak ni tak semestinya di bandar. Bagi kita termasuk Sabah dan Sarawak, di pendalaman Sabah dan Sarawak, di pendalaman di Kelantan, di Kumusang dan sebagainya itu, semuanya mestilah mendapat mendapat manfaat daripada program-program kerajaan lakukan semasa PKP. Jadi mereka ni sepatutnya lah buat masa ini, bagi saya masih ada kes-kes di mana kanak-kanak ini tercicir ya, dan yang bagi saya yang paling nampaknya ialah dari isu pendidikan. Walaupun kita menambah baik dan sekarang dah ada pendidikan talian dan sebagainya, memang itu yang menyebabkan bagi kita tumpuan utama ibu bapa. Memang mereka bimbang mengenai pendidikan. Dan satu lagi yang mungkin kita boleh
bincang nanti ialah mengenai bagaimana kanak-kanak. Kalau kita tengok baru ni data yang diberikan oleh Menteri Kesihatan, 83,000 kanak-kanak dijangkiti oleh COVID. Bagi saya itu sangat membimbangkan kerana mereka ni pula buat masa ini belum boleh menerima vaksin. Jadi keseluruhannya saya rasa ada penambahbaikan daripada PKP 1.0. Ada perkara-perkara baru yang timbul sekarang dan ia memerlukan perhatian yang lebih kuat daripada kerajaan. Dr. Zulkifli, daripada apa yang dikongsikan oleh Dr. Aziah tadi, pengalaman lebih pada setahun pandemik, kita mengambil kira pelaksanaan PKP 1.0, 2.0, 3.0 dan sekarang kita sedang melalui total lockdown ataupun sekatan pergerakan penuh, sudah tentu ada perkara yang ditambah baik dalam mana melihat kepada kebajikan golongan kanak-kanak ini. Tetapi dalam waktu ini sudah tentu masih lagi ramai golongan kanak-kanak yang mengalami ataupun yang masih lagi terkesan ataupun terjejas. Soal kesihatan itu yang pertama, tetapi kita melihat kepada soal yang jarang-jarang untuk kita bercakap ataupun kita memberi tumpuan, iaitu bercakap tentang kesihatan mental dan juga kebajikan kanak-kanak ini. Mungkin daripada dapatan ataupun tinjauan ataupun hasil kajian yang dilakukan oleh Dr. Zulkifli sendiri melihat kepada tahap mental ataupun tahap sosial anak-anak ini, sebab kita tahu bila sekatan pergerakan dilaksanakan mereka tidak boleh pergi ke sekolah kerana sekolah mereka dapat bertemu dengan rakan-rakan, dapat bersosial, tetapi aktiviti sosial mereka tersekat pada waktu ini. Mereka terpaksa berada di rumah, malah ada juga yang berhadapan kesukaran dengan masalah pendidikan seperti PDPR. Tetapi untuk waktu ini mungkin Dr. Zulkifli boleh menyentuh tentang aspek kesihatan mental kanak-kanak, golongan kanak-kanak pada waktu ini. Ya, terima kasih. Kalau kita nak tahu impak kesejahteraan tu, kita hanya dapat menentukannya apabila kanak-kanak ni menjadi dewasa nanti, ya. Dan kita tahu apa yang akan berlaku kepada personaliti mereka. Tapi yang terjejas pada masa ni ialah interaksi sosial mereka, kerana mereka lama terperap di rumah dengan ibu bapa sahaja, dengan adik-beradik mereka, dan pesakit-pesakit saya yang datang ke klinik memang ada ramai yang dah takut dah. Dan bila mereka keluar daripada rumah, dan ibu bapa pun kata bila mereka keluar saja mereka nampak macam takut, dan bila masuk ke hospital lagi takut. Itu pasal ibu bapa pun dah beritahu ke hospital banyak COVID. Jadi mereka pun dah masuk dalam pemikiran mereka, ya. Dari segi kesihatan pula, kanak-kanak yang pada masa ni sebenarnya jangkitan tu kurang berlaku, ya. Ini sebab mereka tak bercampur dengan kanak-kanak yang lain, tak keluar daripada rumah. Jadi mereka jangkitan yang kita dapati sekarang kurang daripada sebelum mula pandemik ini. Dan mereka juga tak pergi ke pusat jagaan harian dan tak pergi ke tadika ataupun tak pergi ke taska atau sekolah. Jadi tak dapat jangkitan dan bawa ke rumah lagi. Tapi pada permulaan dan kalau kita tengok berkenaan dengan pengambilan vaksin, ya, vaksin yang untuk kanak-kanak yang kita selalu beri itu, pada permulaan PKP dulu memang kadar pengambilan vaksin telah menurun sehingga 30% ataupun 40% daripada asal, dan pada masa tu memang kita bimbang yang akan mendapat peningkatan kes-kes jangkitan berjangkit. Tapi alhamdulillah ibu bapa kita sangat prihatin, ya, dan mereka datang untuk catch up. Jadi sekarang ni pengambilan vaksin tu adalah kadar pengambilan vaksinasi tu adalah meningkat balik sama seperti kadar sebelum PKP dulu. Jadi kita tak berapa bimbang sangat sekarang ni, dan kita dapati bahawa secara keseluruhannya di seluruh negara pun telah meningkat pengambilan vaksin. Jadi itu adalah daripada segi kesihatan pada kanak-kanak, ya. Pendidikan tu lain sikit lah. Nanti kita akan bincang lagi kan berkenaan dengan pendidikan dan pembelajaran, ya.
sudah tentu kita melihat kepada lebih pada setahun pandemik ini, yang paling dekat dengan norma baru pendidikan adalah kita bercakap tentang PDPR, iaitu proses pengajaran dan juga pembelajaran di rumah. Sudah tentu saya ingat lagi bila saya berbual lebih kurang 2-3 bulan yang lepas berkaitan dengan laporan UNICEF tentang golongan kanak-kanak yang terjejas khususnya miskin bandar. Bila bercakap tentang pendidikan, isu berkaitan dengan kelengkapan peranti, isu capaian internet, itu adalah masalah yang cukup popular yang dihadapi oleh golongan kanak-kanak yang terkesan ataupun terjejas untuk mengikuti pendidikan secara umumnya. Mungkin pada waktu ini, bagaimana kita perlu melihat kepada program intervensi yang perlu dilakukan khususnya untuk memastikan supaya tidak ada golongan kanak-kanak yang tercicir ataupun yang tertinggal dalam aspek dalam norma baru pendidikan ini, Dr. Zia. Okey, sebenarnya memang daripada PKP pertama tu kita pastikan, sebab bagi kita masa mula-mula diperkenalkan, mula-mula pengumumannya ialah semua kanak-kanak bercuti daripada sekolah dan kemudiannya baru nak dan dimulakan semula sistem persekolahan, tetapi akhirnya kerajaan mengambil keputusan untuk mengadakan pembelajaran atas talian saja. Dan ini tentunya perlu disusun secara lebih rapi. Dan kita tahu bahawa dari segi itu ramai kanak-kanak yang tercicir lah, kita tak dapat nafikan. Saya di Pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak, Suhakam kita membuat beberapa dialog dan perbincangan dengan stakeholder sendiri, dengan kanak-kanak, dengan NGO, dengan ahli masyarakat secara umumnya, dan terutamanya yang saya nampak ialah kawasan pendalaman yang tak ada talian internet lah, sangat terjejas ya, terutamanya di Sabah dan Sarawak, nak belajar sangat susah. Dan bukan itu saja, bagi kumpulan yang keluarga yang datang daripada kumpulan B40 terutamanya, tak kira bandar atau luar bandar, mereka tak ada pun gadget, mereka tak ada laptop, tak ada handphone yang canggih, mereka ataupun iPad ya, untuk digunakan untuk melalui proses pembelajaran tersebut. Itu juga kita maklumkan dan kita membuat gesaan kepada kerajaan dan kementerian untuk menambah baik perkara-perkara ini. Dan hari ini kita tahu bahawa semasa bajet diumumkan, ada peruntukan-peruntukan tertentu untuk pendidikan, untuk Kementerian Pendidikan sendiri untuk melaksanakan pembelajaran atas talian. Dan dari segi itu juga kerajaan telah mengambil beberapa keputusan yang penting bagi saya, dan dari segi itu misalnya mentiadakan peperiksaan yang untuk pelajar sekolah rendah, kemudiannya mentiadakan peperiksaan PT3 dan peperiksaan SPM itu telah dialihkan masanya supaya bapa tidak rasa bimbang, dan juga kanak-kanak yang nak mengambil peperiksaan itu tidak rasa bimbang bagaimana nak menguruskan masa peperiksaan itu. Jadi sekarang ini kalau kita, dan kemudiannya saya ingat awal tahun ini kita kerajaan juga mewujudkan TV didik, dan TV didik itu berjalan dalam 16 jam ya sehari, dan bagi saya itu sangat penting kerana bagi yang tak boleh dapat talian internet, mereka boleh menggunakan televisyen saja. Dan saya tahu TV ini lebih mudahlah untuk mereka mengikuti pembelajaran, terutamanya bagi keluarga yang hanya ada televisyen dan ada satu handphone untuk ibu dan bapa guna untuk bekerja. Bagi saya TV didik itu sangat membantu. Tapi ada banyak lagi yang mungkin boleh ditambah baik supaya kita tak nak kurangkan kanak-kanak yang tercicir ini. Dan kita juga tahu daripada penyelidikan kajian yang dibuat oleh beberapa agensi bahawa kanak-kanak yang memang tak ada gadget dan mereka tercicir dalam pembelajaran atas talian ni, mereka akhirnya merasa tidak minat. Ini yang drop out. Kita sangat bimbang jumlah drop out ni. Ini belum lagi kita mendapat data daripada kementerian berapa kanak-kanak yang sebenarnya tidak menyambung pengajian. Walaupun masa kita membuat survey itu kita tahu bahawa kebanyakan kanak-kanak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran atas talian mengatakan mereka tak akan sambung belajar tahun depan, maknanya tahun 2021. Jadi itu yang saya rasa kita perlu ambil perhatian, dan kita berharap Kementerian Pelajaran akan terus menambah baik apa yang kita ada ni, dan pastikan anak-anak yang
tiba-tiba telah mula luntur minatnya kepada pelajaran ini, kita kembalikan, kita mengutip semua yang tercicik ini, perlukan mereka untuk meneruskan pembelajaran mereka supaya mereka tidak terkeluar daripada alam pendidikan, dan kita berharap mereka boleh menduduki peperiksaan SPM bila sampai masanya. Dr. Zul, tadi ada mengatakan berkaitan dengan kurangnya interaksi sosial dalam kalangan kanak-kanak setelah kita melihat kepada pelaksanaan sekatan pergerakan PKP ataupun total lockdown ini. Tapi untuk waktu ini, kalau kita melihat kepada keadaan dan juga biasalah golongan kanak-kanak ini, malah rakan saya di Esra ni malah bagi satu analogi, anak-anak generasi baru ini baru-baru lahir, mereka lebih kenal Facebook, TikTok, YouTube, Instagram berbanding dengan kenal huruf terlebih dahulu. Dalam waktu kita melihat kepada ledakan teknologi dan bagaimana kanak-kanak ini begitu dekat dengan perkembangan teknologi digital secara khususnya, saya ingin tarik kepada ada satu artikel yang dikongsikan oleh rakan saya di China yang mana mengatakan Kementerian Pendidikan di China melancarkan satu kempen, iaitu kempen cahaya yang menyasarkan menurunkan kadar rabun jauh dalam golongan tersebut, dan kempen ini antara lain sekali lagi menegaskan pentingnya memastikan pelajar mengikuti aktiviti riadah masing-masing 1 jam sehari sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah, di samping menggalakkan aktiviti kuliah sukan yang ditawarkan setiap hari dalam fasa pendidikan asas. Dalam waktu ini, kalau melihat kepada konteks semasa di negara kita, keadaan ini mungkin bagaimana kita boleh melihat apa yang dilakukan di negara China untuk satu kempen cahaya misalnya. Kalau kita lihat kepada bagaimana senario anak-anak yang selalu melihat pada gadget, mungkin akan terdedah kepada risiko seperti rabun jauh. Dalam konteks Malaysia, apa yang boleh kita lakukan, Dr. Zulkifli? Ya, itu memang benar ya. Kita memang sebagai komuniti pediatrik ya, ataupun pakar kanak-kanak, kita memang tak menggalakkan langsung kanak-kanak berinteraksi dengan gadget ataupun dengan televisyen tu dalam masa umur mereka 2 tahun ke bawah ya. Dan selepas 2 tahun tu kita limitkan masa mereka dengan gadget tu. Dan kita tahu bahawa bahayanya bukan sahaja kepada penglihatan mereka, tetapi kepada personality mereka ya. Dan kita pun tak tahu, mungkin ada juga efek kepada kenaikan kes-kes autism ataupun autisme di kalangan kanak-kanak juga. Jadi apa yang dilakukan di negara China tu ialah apa yang kita patut lakukan di sini juga. Dan kanak-kanak patut diberi masa untuk riadah, dan masa untuk mereka keluar, masa untuk mereka berinteraksi dengan nature ya, dengan keluar daripada dalam classroom. Jadi saya nak touch sedikit berkenaan dengan apa yang Dr. Noraziah cakap tadi. Apa yang diberi oleh kerajaan macam komputer dan gadget untuk kanak-kanak supaya mereka dapat meneruskan pembelajaran mereka adalah baik ya. Dan ini adalah satu insentif kepada mereka. Tapi yang penting sekarang ni, guru-guru atau cikgu-cikgu patut fikirkan cara pengajaran yang bertukar sikit, yang lain sikit untuk kanak-kanak sekarang ni. Kita tak boleh lagi membuat cara lama tu walaupun dalam online ya. Kita sekarang perlu menggalakkan supaya kanak-kanak tu ataupun pelajar tu mencari maklumat sendiri. Maklumat sendiri dah boleh didapati bukan daripada buku lagi sekarang, boleh dapati daripada search engine dan daripada Google dan sebagainya. Dan mereka perlu diberikan itu dan juga perlu membincang dalam kelas mereka ataupun kelas maya mereka. Jadi ini sekarang ni kita patut tukarkan peranan guru tu daripada menjadi guru yang mengajar, daripada menjadi seorang facilitator, supaya facilitator tu actually memberikan kanak-kanak tu galakan dan memberikan jalan untuk mereka mencari maklumat ya. Dan juga kita juga perlu
beritahu bahawa pemantauan di rumah oleh ibu bapa adalah amat penting. Kita tak boleh hanya serahkan semua kepada sekolah sahaja. Dan kita perlu fikir juga apa yang akan berlaku selepas ini. Pasal sekarang ni kalau kanak-kanak tak pergi sekolah, banyak yang terjejas. Jadi kita perlulah fikir apa yang Kementerian Pendidikan perlu buat sekarang berkenaan dengan ventilasi di kelas-kelas terutamanya, ataupun menggunakan air filtration dan mengadakan kelas-kelas bubble class yang kecil-kecil untuk kita mengurangkan transmisi itu, dan juga pengajaran secara hybrid. Dr. Azia, kalau boleh dalam waktu yang akhir ini, mungkin Dr. Azia mungkin boleh kongsikan melihat kepada apa selepas ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Zulkifli tadi, kerana pandemik ini tidak ada tanda akhir. Kita tidak tahu bilakah akan berakhir. Dalam mana kita melihat kepada program vaksinasi ataupun program imunisasi pun masih lagi berjalan. Tetapi dalam masa yang sama kita tahu ramai yang terkesan, ibu bapa yang terkesan, ada yang terputus pencerahan rezekinya, mereka terkesan, mereka ada masalah stres ataupun tekanan. Begitu jugalah bagi golongan kanak-kanak. Kita melihat ke hadapan apa lagi yang boleh dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dan juga kebajikan golongan kanak-kanak. Kalau ada contoh-contoh ataupun iktibar daripada negara maju ataupun luar negara ataupun negara lain yang boleh dikongsikan bersama pada waktu ini, Dr. Nur Azia? Ada banyak lagi ya sebenarnya yang boleh kita tambah baik daripada yang sedia ada. Tetapi kita juga kena ingat ya, dalam masa yang sama kita ada 32 juta rakyat dan 9 juta darinya adalah kanak-kanak. Dan saya setuju dengan apa yang Datuk Zul sebut mengenai guru-guru. Itu sedah pun ya, saya di pejabat kita pada mula-mula lagi pembelajaran tertalian ini dimulakan, kita telah menulis surat kepada menteri untuk pastikan guru-guru ini mendapat latihan ya, dan memperbagaikan cara pengajaran. Yang itu sangat penting sebab kalau kita di universiti memang dah lama dah kita buat memperbagaikan pendidikan pembelajaran ini, dan kita rasa sebab guru-guru pun ini daripada perbincangan kita dengan kanak-kanak pun sebut kadang dia yang ajar cikgu macam mana nak guna komputer dan sebagainya. Dia kata sebab kanak-kanak kita kena ingat kanak-kanak ni dia lebih kreatif dan adventurous dari segi itu, dan betul lah sepatutnya kita memperbagaikan cara pengajaran atas talian. Dan saya juga dalam usaha hendak berjumpa dengan semua dekan fakulti pendidikan di semua universiti tempatan, dan juga mungkin akan kami kembangkan kepada maktab-maktab perguruan supaya perkara ini dapat disampaikan, sebab kita nak pastikan semua kanak-kanak mendapat pendidikan atas talian dengan sama rata. Buat masa ni bagi saya ada berlaku diskriminasi itu, ada kanak-kanak yang tak langsung dapat pendidikan ini, ada kanak-kanak yang mendapat separuh daripadanya, dan ada yang mendapat banyak maklumat, terutamanya yang berkemampuan berada di kawasan bandar dan sebagainya. Satu lagi ialah kita perlu juga melihat kepada apa yang dibuat di negara lain. Bagi saya dari segi kerajaan patut juga memikirkan untuk memberi vaksin kepada kanak-kanak. Kalau negara lain telah mula membuatnya, kita perlu Singapura umur 12 tahun ke atas dah boleh ya. Dan kita perlu lihat yang bagaimana kita boleh memastikan kanak-kanak ini boleh diberi vaksin. Sebab bagi saya dia memang ada beza pembelajaran atas talian ini dengan pembelajaran bersemuka. Dan seperti yang Dr. Zul sebut, kanak-kanak ni perlu that face to face punya, dia perlu ada pergaulan, bersosialisasi dengan rakan sebayanya. Itu sangat penting, dan saya sangat bimbang ya, terutamanya bagi kanak-kanak yang lahir masa PKP ni yang kemudiannya membesar. Kita tak tahu berapa lama kita akan berada dalam keadaan ini, dan kanak-kanak yang baru nak dihantar oleh ibunya ke tadika dan sebagainya, mereka perlu interaksi selain daripada duduk dengan keluarga sendiri, bergaul dengan
ibu bapa sahaja atau dengan penjaga, itu bagi saya sangatlah tidak memberangsangkan dari segi pembangunan awal kanak-kanak itu sendiri. Jadi kita boleh mengambil beberapa contoh daripada negara lain. Tapi yang saya pentingkan di sini ialah kalau kita nak buat, kita mesti pastikan herd immunity kita ni berjaya. Maknanya sebab kanak-kanak masih belum menerima belum boleh menerima vaksin. Jadi mereka sangat terdedah kepada penyakit ini. Dan kalau orang lain mendapat vaksin dan menyebabkan mereka tak boleh dijangkiti oleh penyakit dan tak boleh merebakkan penyakit itu pada kanak-kanak, itu perkara yang paling penting kita buat sekarang ini untuk memastikan kalau dan kemudiannya guru-gurunya diberi vaksinasi dan keluarga gurunya, sebab kalau anak dia sakit, cikgu nak pergi mengajar tak boleh dan sebagainya. Ini perkara yang perlu kita selesaikan dahulu, dan dalam masa yang sama kita perlu memastikan keluarga yang terputus pendapatan, keluarga yang mengalami masalah semasa COVID ini dibantu, supaya kalau kita bantu keluarganya, tentulah anak-anaknya juga mendapat kesejahteraan daripada bantuan tersebut. Sebab kalau tidak, kita akan berterusan. Kita perlu, bagi saya, pihak yang berkewajipan yang mempunyai tanggungjawab ini untuk memastikan bekalan makanan sampai dan bantuan-bantuan yang sepatutnya sampai kepada keluarga-keluarga ini supaya ia boleh sampai kepada kanak-kanak. Dan dalam masa sama saya memintalah semua ibu bapa pergilah buat imunisasi supaya anak-anak terlindung daripada COVID-19. Okay. Dr. Zul, saya ada lebih kurang dalam 1 ataupun 2 minit akhir ini. Kalau boleh, saya nak juga tanyakan soalan ini berkaitan dengan program imunisasi ataupun program vaksin, khususnya kita beri tumpuan kepada golongan kanak-kanak. Pada waktu ini belum ada ketetapan daripada kerajaan Malaysia secara khususnya untuk meneruskan program vaksin dan juga imunisasi untuk golongan kanak-kanak. Tapi sebagai seorang pakar pediatrik, kalau China pun sudah meluluskan seawal peringkat umur 3 tahun, Singapura 12 tahun pun sudah diberikan vaksin. Bagaimana kita nak mencapai imuniti kelompok herd immunity jika golongan kanak-kanak tidak diberikan suntikan vaksin COVID-19 ni, Dr. Zul? Kita memang perlu beri kepada kanak-kanak, tapi kita perlu pilih vaksin yang mana. Pasal buat masa ni hanya vaksin yang Pfizer sahaja boleh diberi daripada 12 tahun ke atas, dan vaksin Sinovac yang digunakan oleh negeri China tu boleh digunakan pasal dia teknologinya ialah teknologi yang lama, teknologi yang dibuat oleh vaksin-vaksin yang kita beri pada masa ini untuk kanak-kanak. Jadi tak ada masalah langsung. Tapi bila kita tengok berkenaan teknologi yang baru ni, kita perlu lihat dengan lebih teliti pasal kita tak hendakkan kesan sampingan yang berpanjangan yang berlaku 10 ataupun 20 tahun kemudian, ya. Jadi sekarang ni kita saya fikir dalam kita punya fasa untuk vaksinasi pun, fasa kelima ialah untuk kanak-kanak yang mungkin berumur daripada 12 tahun ke atas, tetapi ini pun tertakluk kepada keselamatan vaksin-vaksin itu dan juga kelulusan NPRA. Memang perlu kerana 32% daripada populasi kita ni adalah kanak-kanak yang berumur kurang daripada 18 tahun. Jadi kita perlu juga menyerapkan vaksin tu kepada mereka. Okey, baik. Terima kasih kepada Dato' Dr. Zulkifli Ismail. Dato' Dr. Zulkifli adalah pakar pediatrik dan juga pengurusi program Immunize for Life, dan juga awal tadi adalah Dato' Dr. Nur Aziah Muhammad Awal. Dato' Dr. Nur Aziah adalah Pesuruhjaya Kanak-kanak Suruhakam, yang mana malam ini agenda awal asal kita memberi tumpuan kepada khususnya berkaitan dengan kesejahteraan dan juga kebajikan golongan kanak-kanak ketika pandemik. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.